Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar adik-adik? Ustaz harap adik-adik sihat belaka dah. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan mempelajari tajuk akidah. Pelajaran yang pertama yang bertajuk beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Jadi pertama sekali adik-adik perlu faham bahawa kita sedang membicarakan tentang rukun iman. Okey. Rukun iman ni kita boleh lihat dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Jadi maksudnya al-imanu, iman ini an tu'mina billah, bahawa kamu percaya dengan Allah, wa malaikatihi dengan malaikatnya, wa kutubihi dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan kamu percaya dengan qada baik dan qada buruk yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, kita boleh dapati bahawa rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Okey, kita tengok rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Dan yang kedua beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari pembalasan. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey. Apa maksud iman? Iman ini adalah percaya sungguh-sungguh. Percaya yang yakin betul-betul bahawa Allah ini wujud. Percaya sungguh-sungguh bahawa Allah ini wujud. Allah yang menciptakan kita, Allah juga menciptakan alam semesta, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Beriman yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul dia. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat, akan berlaku hari kiamat. Dan yang keenam, percaya bahawa Allah telah tentukan qada dan qadar sejak azali. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada bab percaya beriman kepada kitab. Okey, jadi kitab ini apa maksud dia? Kita tengok di sini pengertian kitab. Kita tengok masuk kitab. Apa itu kitab? Kitab itu ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Sebagai apa? Sebagai panduan kepada manusia, panduan hidup kepada manusia, dan mengandungi panduan hidup yang lengkap. Jadi dekat sini kita boleh tahu, kita boleh faham bahawa kitab ini ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Tidak semua Nabi dan Rasul dapat kitab. Sebagai apa? Sebagai panduan kepada manusia.
Jika tak ada kitab ni, maka manusia tak ada panduan berbuat sesuka hati mereka. Padahal hidup ni kena beribadat, taat kepada Allah dan jauhi larangan dia. Baik. Okey, selepas tu, lepas kita tahu maksud kitab tadi, kita nak tahu pula apa maksud pengertian beriman kepada kitab ni. Apa maksud beriman kepada kitab? Beriman kepada kitab maksudnya mempercayai dan meyakini sepenuh hati, percaya sungguh-sungguh bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi atau rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni seperti yang kita tahu, tugas dia adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi yang menjadi panduan kepada manusia. Kitab ni menjadi panduan kepada manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar. Maknanya datang daripada Allah yang menunjuk kepada jalan yang benar, yang mengandungi larangan dan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah. Janji-janji dan juga ancaman-ancamannya. Janji siapa? Ancaman siapa? Janji Allah dan ancaman daripada Allah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada dalil. Dalil beriman kepada kitab. Dalil ni maksudnya bukti. Apa bukti kita perlu beriman kepada kitab? Surah Al-Baqarah ayat 213. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Maksudnya, dan Allah menurunkan bersama mereka. Itu mereka siapa ni? Mereka para nabi, kitab yang benar. Allah menurunkan kepada nabi itu kitab yang benar. Seterusnya kita pergi kepada hukum beriman kepada kitab. Apa hukum kita beriman kepada kitab? Jadi hukum dia adalah wajib kita beriman kepada kitab. Wajib apa ni? Wajib beriman bahawa kitab itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib kita percaya segala isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Tak boleh nak ingkar walaupun satu ayat. Contohnya dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, kita tak boleh nak ingkar walaupun satu huruf. Kita nak kata bismillah, ba dalam Bismillahirrahmanirrahim tu tak ada, bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah menjatuh kepada murtad, terkeluar daripada Islam. Jadi itu baru mendustakan satu huruf. Bagaimana pula kalau mendustakan satu ayat? Contohnya mengatakan bahawa hukum-hukum yang ada dalam Islam ni tak boleh pakai dah, sudah ketinggalan zaman. Lagilah boleh menjatuhkan diri ke dalam lembah kekufuran, boleh bawa kepada murtad, terkeluar daripada agama Islam. Dan kadang-kadang orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini tidak perasan bahawa dia telah terkeluar daripada Islam. Jadi dia pun sembahyang macam biasa, pergi haji macam biasa, puasa macam biasa, padahal dia telah terkeluar daripada Islam. Sembahyangnya tak sah, hajinya tak sah, puasanya tak sah, tak dikira. Jadi apa dia perlu buat? Dia kena bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah semula. Jaga. Baik. Maka wajiblah kita percaya bahawa kitab itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu percaya pula bahawa segala isi kandungan kitab tersebut adalah benar belaka.
Seterusnya kita beralih ke tajuk jumlah kitab. Jumlah kitab ada 104 termasuk dengan suhuf. Suhuf kita akan bincangkan pada episod yang kedua. Untuk kali ini kita akan bincangkan tentang jumlah kitab sahaja. Jumlah kitab sahaja. Baik. Jadi untuk kitab ada 4 kitab yang wajib kita percayai dan wajib kita ketahui secara terperinci. Okey, yang pertama kitab Taurat. Namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Namanya kitab Zabur dan diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Itu yang pertama Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Untuk mengetahui kitab-kitab ni kita kena tahu juga kepada siapa diturunkan. Contohnya Taurat kepada Nabi Musa dan seterusnya. Alhamdulillah, itu saja untuk video kali ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa pada episod yang kedua pada membicarakan tentang suhuf-suhuf 4 kitab yang wajib kita ketahui tadi secara lebih mendalam. Kita juga akan membincangkan tentang kelebihan Al-Quran, faedah beriman dengan kitab dan akibat tidak beriman dengan kitab. Jadi kesimpulan untuk video hari ini, yang pertama kita telah mengetahui tentang rukun iman, ada 6 perkara. Apa maksud kitab, pengertian beriman kepada kitab, dalil beriman kepada kitab, hukum beriman kepada kitab dan jumlah kitab dan suhuf. Jadi itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.